Oleh kerana anda semua pelajar baru, jadi cikgu akan terangkan daripada awal lah sukatan pelajaran. Okay, sekarang kita masuk penggal 2 makroekonomi. Di sini sukatan pelajaran kita ada 5 bab. Ada 5 bab. Okay, yang pertama ialah pengenalan. Ringkas saja di sini. Okay, bab 2 ialah perakaunan pendapatan negara. Perakaunan pendapatan negara. Nama macam akaun, tapi kita tak belajar akaun pun. Tak ada debit, tak ada kredit, tak ada ledger, tak ada journal. Akaun untung rugi tak ada. Di sini kita perakaunan di sini ialah kita nak hitung pendapatan negara. Nak hitung dengan 2 kaedah saja. Mudah di sini hitung dia. Okey. Kemudian bab 3 keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Okey, ini bab wajib setiap tahun keluar. Okay, bab 4 wang bank dan dasar kewangan. Bab 5 perdagangan dan kewangan antarabangsa. Okey. Biasa dalam soalan esei pengenalan dia masuk dalam soalan nombor 21. Ini soalan nombor 22 dan bab 3 ni soalan 23 dan 24. Bab 4 ni soalan 25 dan bab 5 ni soalan 26. Biasa cerakin soalan tu macam itulah. Okey, kita lihat hari ni bab 1. Bab 1 pengenalan makroekonomi. Hari ni kita belajar pengenalan makroekonomi. Ada 4 subtopik dalam bab 1. Yang pertama ialah aliran pusingan pendapatan. Okay, sesiapa yang belajar dalam SPM ekonomi, dia dah tahulah, mereka dah belajar ni. Aliran pusingan pendapatan. Kita nak lihat wang tadi beredar dari siapa kepada siapa. Nanti akan kita masuklah ni. 1.2 ialah matlamat makroekonomi. Apa matlamat dalam makroekonomi yang ingin dicapai oleh negara kita? Ada 4 matlamat yang kita nak capai. Okay, 1.3 isu makroekonomi. Isu ni sinonim dengan masalah lah. Jadi masalah dalam makroekonomi. Kita ada 4 masalah. So masalah ni perlu kita atasi. Atau dalam soalan kata kenapa perlu tangani. So isu ni perlu ditangani, perlu diatasi. So kita akan belajar isu makroekonomi. Ada 4 isu masalah. Last kali 1.4 ialah petunjuk makroekonomi. Petunjuk ni maksudnya data-data statistik yang kita gunakan untuk menilai keadaan ekonomi, mengukur keadaan ekonomi negara kita. Di sini kita ada 8 petunjuk makroekonomi. Ini biasa keluar, petunjuk ni biasa keluar dalam soalan kuantitatif, sebab dia pengiraan, ada rumus di sini. Manakala 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 ni biasanya soalan esei lah. Yang ini soalan kuantitatif. Petunjuk ni kita akan gunakan sepanjang kita belajar ekonomi. Okay, kita masuk 1.1 aliran pusingan pendapatan. Okay, nak cerita duit mengalir daripada siapa kepada siapa, duit ni bergerak dari mana ke mana, kita kena lihat dulu pelaku ekonomi. Siapa yang terlibat dalam aktiviti ekonomi? Ada 4 yang terlibat. Isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Ada 4 pelaku dalam aktiviti ekonomi. Okey, di sini kita lihat peranan setiap pelaku. Okey, yang pertama isi rumah. Apa peranan isi rumah? Okey, yang pertama peranannya adalah membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Jadi peranan isi rumah yang pertama adalah
membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh isi rumah. Di mana perbelanjaan ini kita panggil perbelanjaan penggunaan isi rumah. Jadi perbelanjaan penggunaan isi rumah, atau simbolnya C, isi rumah. Ke atas barang dan perkhidmatan. Perbelanjaan isi rumah kita panggil perbelanjaan penggunaan. Simbolnya adalah C. Consumption, C. Okey, selain itu apa lagi peranan isi rumah? Peranan isi rumah bila dapat duit, yang pertama dia berbelanja, beli barang dan perkhidmatan. Yang kedua, apa isi rumah buat, iaitu menabung. Tabungan, iaitu isi rumah akan menabung. Menabung di mana? Di bank. Ini peranan isi rumah yang kedua. Peranan isi rumah yang ketiga ialah bila dapat pendapatan, apa isi rumah buat? Mesti bayar cukai. Mesti bayar cukai. Jadi isi rumah bayar cukai. Bayar cukai kepada siapa? Kepada kerajaan. Saya buat simbol G. Kepada kerajaan. Okey, ini peranan isi rumah. Ada 3 peranan dia. Okey, kita lihat firma. Apa peranan firma? Okey, peranan firma yang pertama, yang pertama ialah firma ni nak keluarkan barang. Jadi nak keluarkan barang, dia mesti membeli faktor pengeluaran, iaitu tanah, buruh, modal, usahawan. Bila dia beli tanah, buruh, modal, usahawan, maka dia kena bayar. Bayar apa? Kalau buruh, upah. Tanah, sewa. Kalau modal, faedah. Kalau usahawan, dia untung, dia dapat untung. So kena bayar semua ni. Pembayaran ini kita panggil pembayaran faktor. Pembayaran faktor. Bayar kepada siapa? Kepada isi rumah atau pemilik faktor. Kepada pemilik faktor. Siapakah pemilik faktor? Tentulah isi rumah. Buruh, tanah, modal, usahawan tu adalah dari rumah. So kena bayarlah. Bila firma nak keluarkan barang, dia kena bayar upah, sewa, faedah dan juga untung kepada pemilik faktor. Itu peranan firma. Yang kedua, peranan firma. Firma ni kalau untung, dia juga kena bayar cukai. Bayar cukai pada siapa? Kepada kerajaan. Kepada kerajaan. So bayar cukai kepada kerajaan. Okey, apa lagi peranan firma ni? Firma ni kalau dia nak keluarkan barang, dia tak cukup modal. Dari segi modal tak cukup, jadi dia kena buat pinjaman ke bank. Pinjaman untuk membuat pelaburan. Kita panggil pinjaman untuk pelaburan. Jadi firma akan buat pinjaman. Pinjaman untuk pelaburan. Pinjaman dengan mana? Dari bank. Pinjaman ini untuk pelaburan, pinjam dari bank, untuk membiayai aktiviti pengeluaran. Jadi nak keluarkan barang kena buat pinjaman. Okey, itu peranan firma. Ada 3 peranan firma. Sekarang kita lihat peranan kerajaan.
Apa peranan kerajaan? Kita tahu kerajaan ni peranan dia kutip cukai. Lepas tu dia melakukan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan ada dua. Satu perbelanjaan mengurus dan satu lagi perbelanjaan pembangunan, ya. Okey, so peranan kerajaan yang pertama. Yang pertama, apa peranan dia yang pertama? Ya. Menggunakan hasil kerajaan untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Okay. Yang pertama, peranan kerajaan adalah mengutip hasil cukai dan digunakan hasil cukai itu, menggunakan hasil cukai untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Atau kita katakan dengan istilah lain ialah memberi subsidi kepada firma. Okey, ini peranan yang kerajaan yang pertama, iaitu dia gunakan hasil cukai untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Contohnya memberi subsidi kepada firma. Contohnya itu perbelanjaan pembangunan. Okey, yang kedua, apakah lagi? Satu lagi tadi ada perbelanjaan mengurus. Iaitu yang kedua, menggunakan hasil cukai untuk membiayai perbelanjaan mengurus. Saya buat perbelanjaan G, mengurus. Mengurus. Okey, contohnya gaji, kaki tangan kerajaan. Bayar gaji kaki tangan kerajaan. Saya buat macam itulah. Itu peranan kerajaan. Iaitu kerajaan kutip cukai dan daripada duit cukai itu kerajaan akan gunakan untuk membiayai perbelanjaan pembangunan dan untuk membiayai perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Itu peranan kerajaan. Okay, sekarang kita lihat peranan sektor luar negara. Peranan sektor luar negara hanya dua lah. Ekspor dan juga import. Apa itu ekspor? Ekspor ialah negara mengeluarkan barang dan jual ke luar negara. Itu adalah ekspor, barang dan juga perkhidmatan. So kita jual kepada negara asing, kepada warga asing. So itu ekspor. Import pula apa? Import ialah kita beli barang yang dikeluarkan oleh negara asing. Contohnya kita beli barang dari negara asing. Beli komputer daripada Jepun. Contohnya lah. Jadi ekspor ni duit mengalir masuk dalam negara. Bila kita jual barang ke luar negara, orang asing akan bayar dan duit tu masuk ke dalam negara. Manakala import ialah duit keluar negara. Duit mengalir keluar negara, iaitu kita beli barang luar negara, kita bayar dan hasil tu akan pergi ke luar negara. Catat. Okey, di sini kita ada pasaran faktor. Kita ada pasaran barang dan kita ada bank. Okey, jika soalan kata dua sektor. Jadi kalau ekonomi dua sektor, yang terlibat ialah isi rumah dengan firma. Isi rumah dengan firma. Tapi jika kata tiga sektor, maka wujud kerajaan. Kalau tiga sektor, maka wujud kerajaan. Jika empat sektor atau ekonomi terbuka, maka
wujudlah satu lagi iaitu sektor luar negara. Ya. Jadi komponen dalam ekonomi, ya, 2 sektor hanyalah isi rumah dan firma. 3 sektor isi rumah, firma, kerajaan. Jika 4 sektor ekonomi terbuka, isi rumah, firma, kerajaan dan juga sektor luar negara. Okay, dalam carta aliran ni kita nak tunjukkan ya aliran wang daripada siapa kepada siapa, ya, daripada siapa kepada siapa. Ya, kita tunjukkan dengan menggunakan anak panah. Duit ini mengalir dari, wang ni mengalir daripada firma ke isi rumah. Isi rumah ke mana? Contohlah ya. Okey, kita lihat 2 sektor dulu. Aliran wang bermula daripada firma. Ya, firma menggunakan tanah buruh modal usahawan. Ya, pasaran faktor. Ya, tanah buruh modal usahawan. Firma gunakan untuk menghasilkan barang. Bila gunakan maka kena bayar. Ya, pembayaran ini kita panggil pembayaran faktor. Ya, iaitu apa dia? Kalau tanah kena bayar sewa. Kalau buruh kena bayar upah. Ya, jika modal kena bayar faedah dan jika usahawan kena bayar untung. Ya, so pembayaran faktor dari firma ke isi rumah iaitu kepada pemilik faktor. Ya, pemilik faktornya adalah isi rumah. So duit yang isi rumah dapat ini, wang ini kita panggil pendapatan faktor. Ya. So, apabila isi rumah memperoleh pendapatan faktor, barulah isi rumah akan membeli barang. Ya. So, pembelian barang ini kita panggil perbelanjaan penggunaan. Ya. Perbelanjaan penggunaan isi rumah. Ya, membeli barang dan perkhidmatan. So wang tadi akan mengalir ke ke firma. So ini adalah hasil jualan firma lah, atau kita panggil bayaran barang. Okay. So apabila firma membayar faktor, pembayaran faktor pada isi rumah akan belanjakan. Selain daripada isi rumah belanjakan duit tadi, isi rumah juga akan menyimpan di bank. So isi rumah simpan di bank, duit mengalir ke bank, simpan di sana, ya, iaitu tabungan. Ya, isi rumah akan melakukan tabungan. Jadi duit mengalir dari isi rumah, ya, wang tadi mengalir ke bank. Firma juga dia berurusan dengan bank, iaitu firma buat pinjaman. Ni faedah. Faedah ni adalah pinjaman untuk pelaburan. So buat pinjaman. Ya, jadi dengan bank, jadi duit mengalir masuk ke dalam firma. Ya, so aliran wang ni ya adalah pinjaman pelaburan, iaitu kita tulis sini pelaburan. Okey, habis dah 2 sektor. Sekarang kita nak masuk 3 sektor kerajaan. Nah, ya. Okey. So kerajaan pula kita lihat pen biru lah. Ya. Kerajaan pula ya. Fungsi atau peranan kerajaan cuma 2 saja, iaitu kutip cukai, hasil cukai dan juga berbelanja. Ya. So isi rumah, firma kena bayar cukai. Ya, jadi isi rumah, firma kena bayar cukai. Jadi firma bayar cukai kepada kerajaan. Jadi duit mengalir kepada kerajaan. Ini cukai. Ya. Isi rumah juga bayar cukai. Ya, saya bekerja bayar cukai. Ya, duit mengalir kepada kerajaan. Cukai. Ya.
Okey, kerajaan menggunakan hasil cukai ini untuk melakukan perbelanjaan. Perbelanjaan ada dua. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Untuk firma, perbelanjaan kerajaan dinamakan perbelanjaan penggunaan. Jadi firma kerajaan menggunakan hasil cukai tadi untuk melakukan perbelanjaan pembangunan. Kita panggil perbelanjaan pembangunan kepada firma. Contohnya adalah subsidi. Ini adalah perbelanjaan pembangunan. Jadi kerajaan melakukan perbelanjaan pembangunan, iaitu beri subsidi pada firma, duit mengalir ke dalam firma. Isi rumah juga, kerajaan juga melakukan perbelanjaan pembangunan untuk isi rumah. Untuk isi rumah. Okey, so duit mengalir ke atas. Perbelanjaan untuk isi rumah dipanggil perbelanjaan mengurus. Okey, apa contohnya perbelanjaan mengurus? Iaitu perbelanjaan membayar gaji kaki tangan awam. Contohlah. Okey, so duit mengalir pada isi rumah. Okey So ini adalah 3 sektor. Okey, sekarang kita nak masuk 4 sektor. Bila sebut 4 sektor, maka wujud peranan sektor luar negara. Sektor luar negara, peranan dia 2 saja, ekspor dan import. Siapa ekspor? Siapa import? Yang ekspor firma. Firma jual ke luar negara. So sektor luar negara bayar, duit masuk ke firma. So saya gunakan merah. Di sini. Ekspor. Duit masuk kepada firma. Siapa yang import? Beli barang import, kita isi rumah. Isi rumah beli barang import. Bila beli kita kena bayar. Duit mengalir keluar ke sektor luar negara. Jadi duit mengalir ke sektor luar negara. Ini adalah import. Okey, so ini ada aliran wang dalam aliran pendapatan negara. Jadi di sini kita boleh tulis simbol, tak ada masalah. Tabungan, saving, pelaburan, investment, boleh je. Perbelanjaan penggunaan C, cukai T, perbelanjaan kerajaan G, import M, ekspor X. Cukai T, perbelanjaan kerajaan G. Contohlah. Ada lagi? Tak ada dah, habis dah. So, habislah dia Inilah dia aliran pusingan wang. Okey, kita teruskan 1.2 ialah matlamat makroekonomi. Okey matlamat makroekonomi last keluar soalan tahun 2015 2015 Okey. Matlamat makroekonomi ada 4. Yang pertama mencapai guna tenaga penuh. Yang kedua mencapai kestabilan tingkat harga. Yang ketiga memperbaiki imbangan pembayaran. Dan yang keempat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. So ada 4 matlamat yang ingin dicapai oleh kerajaan kita. Kenapa perlu capai? Kenapa nak mencapai keempat-empat ni? Kenapa kerajaan nak mencapai keempat-empat ni? So jawapannya awak mestilah beri kesan positif. Kenapa nak capai? Okay, kita lihat pertama. Kerajaan nak mencapai guna tenaga penuh. Okey. Cuba lihat kenapa nak capai. Yang pertama, sebab nak mengurangkan kadar pengangguran di bawah 4%. Bila kadar pengangguran di bawah 4%, barulah negara dikatakan
telah mencapai guna tenaga penuh. Okay, yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Saya simbol dia, ya, pendapatan negara. Ya. So bila, ya, bila semua bekerja ataupun kadar pengangguran rendah, so ramai yang bekerja, maka pengeluaran akan meningkat, output negara naik, kesannya pendapatan negara juga naik. Ya. Yang ketiga, mengurangkan masalah sosial. Ya, mengurangkan masalah sosial, iaitu masalah apa? Ya, bila ramai yang bekerja, so ramai ada sumber pendapatan, jadi ramai yang boleh, ya, menampung keperluan hidup. Jadi, ya, masalah sosial seperti jenayah akan turun. Ya. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Ya, meningkatkan taraf hidup. Ya, iaitu bila ramai yang dah bekerja, ya, maka masing-masing ada pendapatan, ya, maka masing-masing boleh, ya, kita panggil apa? Membeli keperluan mereka, ya. So kesannya, ya, pendapatan per kapita naik. Bila pendapatan negara naik, pendapatan per kapita naik, so taraf hidup juga naik. Kemampuan membeli barang juga meningkat. Ya. Okay, ini ada 4 faktor. Ya, kenapa kerajaan nak mencapai guna tenaga penuh? Sebenarnya ada banyak lagi. Ya, cikgu ambil 4 sahaja. Okay, kita lihat yang kedua. Mencapai kestabilan tingkat harga. Kenapa kerajaan nak mencapai kestabilan tingkat harga? Kalau harga tak stabil, ya, maka negara juga menghadapi masalah. Ya. So, yang pertama, untuk mengekalkan kestabilan kuasa beli. Ya. Jadi dengan duit yang sama, kemampuan kita beli barang adalah, ya, tetap, ya, maksudnya tidak berubah banyak. Dengan duit 100 kita boleh beli barang banyak ini. Ya. Okey. Ya, jadi di sini kos sara hidup juga akan stabil. Ya, kos sara hidup akan stabil. Ya, jadi, ya, purata contohnya untuk seorang tu hidup adalah gajinya adalah 1,500. So kalau harga stabil, 1,500 tu cukup. Tapi kalau harga tak stabil, harga naik, 1,500 tu tak cukup sebab kos sara hidup dia tinggi. Ya. Jadi untuk mengekalkan kestabilan kuasa beli dan kos sara hidup. Ya. Okay, yang kedua, kenapa nak mencapai kestabilan tingkat harga? Ya, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Bila harga stabil, maka perbelanjaan agregat juga stabil, iaitu perbelanjaan isi rumah C, perbelanjaan kerajaan G, perbelanjaan firma I, dan juga ekspor, ya, akan stabil, ya, akan meningkat. Ya, jadi bila harga stabil, maka perbelanjaan isi rumah firma kerajaan akan meningkat. Ya, kesannya, ya, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ya. Yang ketiga, meningkatkan pelaburan. Ya. Okey, bila harga stabil, ya, maka ini akan menggalakkan, ya, pelabur tempatan atau pelabur asing, ya, untuk melabur ke dalam negara kerana kos pelaburannya rendah. Ya. Jadi apabila harga stabil, kos pelaburan juga stabil, rendah, maka ini akan menarik minat pelabur asing atau pelabur tempatan untuk melabur. Kesannya, ya, pelaburan akan meningkat. Okey, yang keempat, ya, kenapa kita nak mencapai kestabilan tingkat harga? Kerana nak meningkatkan tabungan. Apabila harga stabil, ya, maka pulangan benar, ya, daripada tabungan tadi juga akan stabil. Ya, contoh di sini ialah pulangannya adalah kita panggil apa?
faedah simpanan. Ya. Jadi pulangan benar, ya, faedah simpanan tadi akan stabil. So ini akan menggalakkan orang ramai menabung di bank. Ya. Ya, memperbaiki imbangan pembayaran. Kenapa kita nak baiki imbangan pembayaran? Ya, imbangan pembayaran ni adalah daripada urus niaga ekspor dan import. Ya. Jadi imbangan pembayaran stabil bila ekspor lebih besar daripada import. Kita nak kurangkan import dan kita nak meningkatkan ekspor. Ya. Bila imbangan pembayaran kita stabil, maka ekspor kita lebih besar daripada import. Ya, maka kita ada duit di sini. Ya, bila imbangan pembayaran lebihan, kita ada duit lebih, kita akan beli rizab mata wang asing. Ya, dan simpan di bank pusat. Ya, jadi di sini bila imbangan pembayaran kita stabil, maka rizab mata wang asing di bank pusat juga akan meningkat. Rizab ni kita gunakan untuk membayar import tertunggak ataupun hutang. Ya, untuk bayar import tertunggak ataupun hutang. Itu sebab yang pertama kenapa nak capai. Sebab yang kedua ialah kita nak mengukuhkan, ya, nilai RM kita. Nilai mata wang tempatan, iaitu RM di pasaran dunia. Ya, macam mana kita nak mengukuhkan, ya? Bila imbangan pembayaran kita lebihan atau stabil, kesannya ekspor bersih akan naik. Ya, bila ekspor bersih akan naik, maka ini akan menggalakkan aliran masuk pelaburan portfolio. Ya, aliran masuk pelaburan portfolio asing ke dalam negara kita. Ya, apa itu portfolio? Apa itu pelaburan? Ya, pelaburan ni ada dua, pelaburan langsung dan juga pelaburan portfolio. Ya, pelaburan ni maksudnya ialah perbelanjaan ke atas pembentukan modal tetap dengan tujuan untuk mendapatkan pulangan pada masa depan. Maksudnya beli mesin, beli jentera, beli bahan mentah, beli barang separuh siap. Ini semua adalah pelaburan. Pelaburan langsung ialah aktiviti mengeluarkan barang, ya, dalam negara, itu pelaburan langsung. Manakala pelaburan portfolio, ya, adalah pelaburan dalam bentuk urus niaga antarabangsa, ya, dalam security equity, security hutang, security kerajaan, instrumen pasaran wang dan juga derivatif kewangan. Maksudnya aset kewangan. Jadi kalau pelaburan langsung keluarkan barang dan perkhidmatan, pelaburan portfolio kita terlibat dalam urus niaga aset aset kewangan. Ya. Okey, jadi bila mata wang kita kukuh, ekspor lebih besar daripada import, kesannya ekspor bersih naik, so orang asing akan membeli aset kewangan kita. Ya. Jadi aliran masuk pelaburan portfolio asing. Okay, yang ketiga adalah meningkatkan pelaburan asing. Ya. Apabila imbangan pembayaran kita, ya, seimbang atau lebihan, kesannya kuasa beli kita naik. Bila kuasa beli dalam negara naik, ini akan menarik pelabur asing untuk keluarkan barang ke dalam negara. Ya. So ini adalah sebab-sebab kenapa nak capai imbangan pembayaran lebihan. Ya, kita tak nak defisit. Last kali matlamat yang terakhir, yang keempat, ialah mencapai pertumbuhan ekonomi. Ya, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenapa kita nak capai pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Kerana yang pertama kita nak meningkatkan guna tenaga, ataupun boleh bagi fakta kita nak mengurangkan pengangguran. Okay, buruh ni yang bekerja kita panggil guna tenaga, yang tidak bekerja kita panggil penganggur. Ya. Jadi bila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya, kesannya guna tenaga akan meningkat. Okay, yang kedua, mengurangkan kemiskinan. Ini adalah soalan tahun 2015, ya. Okey, mengurangkan kemiskinan. Okey, apabila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya, maksudnya firma mengeluarkan
barang dengan banyak, output kita meningkat. Ya, so bila output kita meningkat, maka aktiviti ini akan menyebabkan peluang atau mewujudkan peluang, banyak peluang pekerjaan. So ramai yang akan bekerja, kesannya kemiskinan akan berkurang. Okay, yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Apabila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya, kesannya pendapatan negara kita naik. Bila pendapatan negara kita naik, pendapatan per kapita juga akan naik. Ya, kesannya taraf hidup rakyat kita juga naik. Last sekali ialah meningkatkan pelaburan. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi boleh meningkatkan, ya, pelaburan. Ya, jadi bila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya, maka guna tenaga, kuasa beli rakyat kita juga meningkat. Kesannya pelaburan akan naik. Okey, kita lihat 1.3 isu makroekonomi. Ya, isu makroekonomi ada 4 isu. Isu ni masalah. So masalah makroekonomi ada 4. Yang pertama, pengangguran. Ramai orang tak bekerja. Yang kedua, inflasi. Harga naik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi negatif. Maksudnya, barang yang dikeluarkan dalam negara semakin berkurang. Yang keempat, defisit imbangan pembayaran. Maksudnya, import lebih besar daripada ekspor. Jadi, ada 4 masalah atau kita panggil isu makroekonomi. Ya, jadi kenapa isu ini perlu ditangani? Ditangani maksudnya diatasi. Ya, jadi jawapan awak mestilah bagi kesan negatif. Kenapa kita nak tangani, atasi? Sebab kesan negatif dia. Ya, jadi di sini jawapan mesti beri kesan negatif. Okey, kita lihat yang pertama. Isu yang pertama ialah isu pengangguran. Pengangguran ni orang yang tak bekerja tadi. Ya, kenapa perlu tangani masalah ini? Yang pertama disebabkan oleh pembaziran sumber. Ya, sumber itu maksudnya buruh lah. Ya, pembaziran sumber. Bila ramai yang tak bekerja, maka berlakulah pembaziran sumber. Kita nak elakkan berlakunya pembaziran sumber ini. Ya. So apabila berlaku pengangguran, kesannya kemahiran sedia ada buruh tadi, ya, tidak digunakan. Ya, dia dah grade dah, tapi 3 tahun tak posting. Ya, kalau doktor tadi kemahiran dia pun dah makin berkurang. Kalau guru pun kemahiran dia berkurang. Ya, jadi kemahiran sedia ada, buruh tadi, ya, tidak digunakan. So, kalau kita nak gunakan dia, kita terpaksa beri latihan. Jadi, ini akan meningkatkan kos latihan. Ya, nak latih semula buruh ni. Dia dah lama tak bekerja. Ya. Okey. So, ini akan menyebabkannya berlakunya pembaziran sumber. Ya, di mana ada sumber yang tidak digunakan. Okay, yang kedua, ya, pengangguran menyebabkan pertumbuhan ekonomi terjejas. Ya, pertumbuhan ekonomi terjejas atau berkurang. Ya. So, apabila negara kita tidak mengeluarkan barang secara optimum, ya, ataupun barang yang dikeluarkan berkurang, ya, kesannya pendapatan negara juga turun. Ya. So, ini akan menyebabkan pendapatan sebenar kurang daripada pendapatan potensi. Ya, jadi kita tak dapat mencapai guna tenaga penuh. Yang ketiga, ya, kenapa perlu atasi pengangguran? Kerana pengangguran menyebabkan taraf hidup menurun. Ya, taraf hidup menurun. Apabila ramai yang tak bekerja, ya, ramai yang tak bekerja, maka mereka tiada pendapatan. Bila tiada pendapatan, maka mereka tidak dapat membeli barang keperluan asas. Ya, kesannya, ya, taraf hidup dia menurun. Yang keempat, ya, kadar kemiskinan meningkat. Pengangguran menyebabkan, ya, kemiskinan meningkat. Ya, di mana jurang agihan pendapatan, ya,
semakin luas, ya, antara orang kaya dengan orang miskin, ya. Okey, kemudian buruh yang dibuang kerja tadi, ya, tidak dapat menampung kos sara hidup sebab tak ada sumber pendapatan, ya, maka tak dapat membiayai kos sara hidup. Kesannya kemiskinan meningkat. Dan yang kelima ialah pengangguran menyebabkan masalah sosial meningkat. Ya. So apabila ramai buruh tidak bekerja, kesannya jenayah akan meningkat disebabkan oleh tekanan, ya, tekanan hidup. Nak survive dia kena makan, kena minum dan sebagainya. Ya, so perbelanjaan ini, ya, tak dapat ditampung, maka mereka terpaksa mencuri. Ya, so jenayah meningkat. Ya, kenapa jenayah meningkat? Sebab mereka tiada pendapatan untuk menampung kos sara hidup. Okay. Ini adalah sebab-sebab kenapa pengangguran perlu ditangani, perlu diatasi. Kita lihat yang kedua, inflasi. Inflasi ialah kenaikan harga, ya, secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga umum. Kalau sebut harga tak boleh, ya, harga tu satu barang. Yang ni semua barang. Jadi kita sebut tingkat harga umum. Ya, kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terbatas. Ya. Okey, kita lihat. Okey. Yang pertama, kenapa inflasi perlu ditangani? Kerana inflasi menyebabkan kos sara hidup naik. Ya, kos sara hidup naik kerana jumlah perbelanjaan dia dah meningkat. Ya. Okey. So di sini oleh kerana, ya, kos sara hidup dia naik, maka buruh tadi terpaksa mengeluarkan tabungan dia. Ya, dia terpaksa keluarkan simpanan dia, ya, untuk apa nama? Menampung keperluan hidup dia. Ya. Okay. Yang kedua, taraf hidup menurun. Ya, inflasi menyebabkan taraf hidup menurun. Ya. Kenapa? Ya, apabila berlaku inflasi, pendapatan benar, ya, isi rumah tadi akan menurun. Ya, kesannya kuasa beli dia menurun. Ya, dengan pendapatan yang sama, pendapatan dia tetap je, tetapi, ya, semakin sedikit barang yang boleh dibeli atau kita panggil kuasa beli. Ya, dengan gaji yang sama, ya, semakin sedikit barang yang boleh dia beli disebabkan oleh inflasi. Ya, jadi inflasi ni perlu ditangani. Okay, yang keempat, pembentukan modal negara menurun. Pembentukan modal negara adalah daripada tabungan. Kalau berlaku inflasi, ya, maka apa kita panggil? Ramai orang akan bila berlaku inflasi atau tingkat harga umum naik, ramai orang akan mengeluarkan simpanan. Ya, sebab kalau disimpan pun pulangan dia makin menurun. Jadi mereka akan, ya, keluarkan simpanannya untuk, ya, untuk membeli barang, ya, daripada dia menabung dalam bank. Lebih baik mereka keluarkan duit dan beli aset. Sebab aset hartanah dia tak turun. Contohnya emas, emas tak turun. Ya? Jadi di sini apabila ramai orang mengeluarkan simpanan, ya, dan menukarkan kepada membeli aset tetap, maka pembentukan modal negara tadi akan turun. Last sekali ialah agihan pendapatan tak sama rata atau tidak sekata. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. So firma dia untung. Bila berlaku inflasi dia untung. Jadi dia semakin kaya. Ya, manakala isi rumah, ya, dengan pendapatan yang sama, semakin sedikit barang yang dia boleh beli, ya, maka dia semakin miskin. Jadi jurang agihan pendapatan tadi semakin besar, ya. Okey, kita lihat yang ketiga pula. Okey, kita teruskan yang ketiga. Isu atau masalah yang ketiga iaitu pertumbuhan ekonomi negatif. Ya, pertumbuhan ekonomi negatif. Ya.
kita kalau boleh nak pertumbuhan ekonomi meningkat, bukan menurun. Ya, negatif ni ataupun menurun. Kita tak nak menurun. Ya. So kita perlu atasi dia. Sebab kenapa kita perlu tangani ya pertumbuhan ekonomi yang merosot atau menurun ini adalah yang pertama kerana pertumbuhan ekonomi yang negatif menyebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi atau kita panggil kemelesetan ekonomi. Ya. So kita tak nak berlaku ya bila ya pertumbuhan ekonomi menurun, barang dan perkhidmatan yang kita hasilkan juga berkurang, kesannya negara mengalami kemelesetan ekonomi. Ya, jadi di sini bila berlaku kemelesetan ekonomi atau kemerosotan ekonomi, firma akan mengurangkan operasi. Ya, so kurangkan operasi, ya kesannya ya pertumbuhan ekonomi lagi menurun. Ya, jadi kita tak nak berlaku kemelesetan atau kemerosotan ekonomi. Okay, yang kedua, kenapa perlu tangani pertumbuhan ekonomi defisit adalah adalah kerana ya pertumbuhan ekonomi negatif ni menyebabkan pelaburan menurun. Sama ada pelaburan asing ataupun pelaburan domestik. Ya, pertumbuhan ekonomi yang defisit menyebabkan pelaburan asing dan pelaburan domestik menurun. Ya, so kita tak nak berlaku yang tu. Ya. Jadi pelabur tempatan atau pelabur asing tidak berminat untuk melabur ke dalam negara jika pertumbuhan ekonomi kita negatif. Yang keempat, mengurangkan peluang pekerjaan. Ya. So pertumbuhan ekonomi negatif akan menyebabkan peluang pekerjaan berkurang kerana aktiviti ekonomi berkurang. Ya. So firma akan membuang pekerja. Ya, jadi pekerja akan diberhentikan. So kesannya pengangguran juga akan meningkat. Last kali ialah taraf hidup menurun. Pertumbuhan ekonomi defisit menyebabkan taraf hidup menurun dan kebajikan rakyat atau masyarakat merosot. Ya. So ataupun kita boleh kata kemiskinan meningkat. Boleh saja, samalah masuk tu. Ya. Okay, ini adalah sebab kenapa pertumbuhan ekonomi negatif perlu ditangani. Kita lihat yang keempat, defisit imbangan pembayaran. Defisit imbangan pembayaran berlaku apabila import lebih besar daripada ekspor. Ya. So, defisit imbangan pembayaran ini perlu ditangani. Kenapa? Kerana yang pertama, defisit imbangan pembayaran menyebabkan rizab mata wang asing menurun. Ya, dia tahu bank pusat dia akan simpan rizab mata wang asing ni. Ya, untuk apa? Untuk bayar import, ya, untuk bayar hutang dan sebagainya. Ya, jadi bila berlaku defisit imbangan pembayaran, maka rizab mata wang asing akan menurun. Ya, so ini akan menyebabkan bank pusat terpaksa menggunakan rizab antarabangsa untuk menampung defisit imbangan pembayaran. Ya. Okey. Yang kedua, kenapa perlu tangani? Kerana imbangan pembayaran defisit menyebabkan nilai mata wang tempatan menurun atau merosot. Ya, kenapa merosot? Ya, ini sebab bila defisit imbangan pembayaran berlaku, import lebih besar daripada ekspor. Jadi penawaran RM lebih besar daripada permintaan RM. Kesannya nilai mata wang kita akan jatuh. Ya. Yang ketiga,
pelaburan menurun. Defisit imbangan pembayaran menyebabkan pelaburan menurun. Ya, sama ada pelaburan asing maupun pelaburan portfolio. Ya, pelaburan langsung ataupun pelaburan portfolio sama je, dia akan berkurang. Ya, kenapa berkurang? Ya, kerana sekejap ya. Okey, aliran wang. Ya, bila import banyak daripada ekspor, aliran wang keluar lebih besar daripada aliran wang masuk. Bila kita import, kita bayar. Lagi banyak import, lagi banyak kita bayar. Duit mengalir kedua. Ya. Sedangkan ekspor sikit, duit mengalir masuk sedikit. Ya. Jadi di sini ya, pelabur asing ya tidak mahu melabur ke dalam negara yang dijangkakan kuasa belinya rendah ataupun jangkaan keuntungannya akan turun. Dia tak nak melabur lah. Ya. Last kali hutang meningkat. Apabila berlaku defisit imbangan pembayaran, ya, kesannya import lebih besar daripada ekspor. So, macam mana nak bayar import tadi? Result mata wang asing pun dah menurun. Jadi apa lagi kerajaan boleh buat? Ya, duit tak cukup untuk bayar import dan juga hutang. Jadi kerajaan buat hutang lagi. Ya, so hutang akan meningkat. Ya, so kerajaan terpaksa membuat pinjaman untuk membiayai defisit imbangan pembayaran. Okey, habis dah isu makroekonomi. Okey, kita lihat langkah-langkah kerajaan dalam mengatasi isu makroekonomi. Kita ada 4 isu tadi kita dah belajar, iaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Keempat-empat masalah ni kita nak atasi. Okey, kerajaan melaksanakan beberapa langkah untuk mengatasi. Okey, kita lihat inflasi dahulu. Ya, inflasi. Ya, ada 4 langkah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama ialah dasar fiskal menguncup. Ya, dasar fiskal menguncup. Okey, dasar fiskal menguncup tu apa? Ya, dasar kerajaan ya meningkatkan cukai dan juga mengurangkan perbelanjaan kerajaan, iaitu T naik, G turun. Sama ada salah satu ya ataupun serentak, kedua-duanya sekali. Ya. So bila cukai naik, maka orang ya pendapatan boleh guna, pendapatan benar turun, ya, pendapatan boleh guna turun, jadi ya C juga turun. Ya. So bila G turun, keseluruhan turun, AE turun, AD turun, so harga turun. Ya, ini cara untuk mengatasi inflasi. Inflasi diatasi jika harga turun. Ya, jadi huraian mesti sampai harga. Yang kedua, dasar kewangan menguncup. Ya, dasar kewangan menguncup, alat dasar kewangan ialah bekalan wang dan juga kadar bunga. Ya. So apabila ya berlaku inflasi, apa yang kerajaan buat? Ya, kerajaan melaksanakan dasar kewangan menguncup, iaitu mengurangkan bekalan wang. Ya, dan juga menaikkan kadar bunga. Ya. So, apabila kerajaan mengurangkan bekalan wang dan menaikkan kadar bunga, kesannya pelaburan turun, ya, AE turun, AD turun, inflasi akan harga turun, inflasi dapat diatasi. Ya. Okay, yang ketiga, dasar kawalan langsung. Ya, apa itu dasar kawalan langsung? Dasar kawalan langsung ni dah belajar dah dalam ya mikro, iaitu dasar upah, ya, upah, upah maksimum, harga maksimum, ya. So dasar upah, dasar harga. So
So bila berlaku inflasi, maka kerajaan melaksanakan dasar harga maksimum. Harga maksimum, iaitu menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Ya, dasar harga maksimum. So bila kerajaan tetapkan harga lebih rendah, maka harga turun. Last sekali ialah dasar sebelah penawaran. SS penawaran, ya. Dasar sebelah penawaran iaitu kerajaan menurunkan cukai. Ya, supaya bila cukai turun, penawaran turun. Penawaran turun, penawaran naik. Dasar sebelah penawaran ialah kita nak meningkatkan penawaran barang dan khidmatan. So caranya dengan mengurangkan cukai-cukai, cukai keuntungan syarikat, cukai input dan sebagainya. Ya. So bila kita kurangkan cukai, kos turun, penawaran naik. Ya, bila penawaran naik, harga turun. Ya, harga turun. Okay, inilah ya langkah untuk mengatasi isu inflasi. Okay, sekarang kita masuk pada isu pengangguran. Okay. So, langkah yang digunakan untuk mengatasi isu pengangguran ialah dasar fiskal mengembang. Ya, dasar fiskal samalah ni. Ya, yang ni menguncup, yang ni mengembang. Ya, dasar fiskal mengembang, alatnya T dengan G. Cukai, tax dengan government expenditure lah. Ya, so cukai kita turunkan, perbelanjaan kerajaan kita naikkan. Ya. So, apabila cukai turun, perbelanjaan kerajaan turun, CIG naik, X juga naik. AE naik, AD naik, ya. Maka lebih banyak barang, lebih banyak buruh digunakan untuk menghasilkan barang. Kesannya kadar pengangguran akan turun. Yang kedua, dasar kewangan mengembang. Dasar kewangan sama macam ni, iaitu meningkatkan bekalan wang, ya, dan juga menurunkan kadar bunga. Bila kerajaan meningkatkan bekalan wang, ya, melalui penciptaan kredit, ya, mengurangkan kadar bunga, kesannya pelaburan naik. Bila pelaburan naik, maka penawaran naik, lebih banyak buruh diperlukan, kesannya kadar pengangguran turun. Last sekali ialah kemahiran dan latihan. Melalui kemahiran dan latihan, ya, maka produktiviti akan naik. So penawaran naik, lebih banyak buruh diperlukan. Apabila kerajaan menyediakan lebih banyak institusi kemahiran dan latihan, maka tenaga buruh tadi yang tak ada kemahiran boleh masuk. IKM dan sebagainya ada banyak, ya, masuk untuk belajar kemahiran. So bila mereka belajar kemahiran, mereka senang nak dapat kerja. Ya, jadi pengangguran akan turun. Okey, so ada 3 cara untuk mengatasi pengangguran. Okey, sekarang isu pertumbuhan ekonomi. Ya, macam mana nak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okay, yang pertama ialah pembangunan infrastruktur. Kerajaan menyediakan lebih banyak kemudahan, ya, infrastruktur. Apa contohnya? Contohnya jaringan pengangkutan darat, udara, lautan. Ya, contohlah. So darat, udara, laut, ya, jaringan pengangkutannya okey, airport, pelabuhan dan sebagainya. Ya. Jadi bila jaringan pengangkutan okey, ya, maka barang tadi, ya, dikeluarkan, dapat diedarkan, ya, apa kita panggil bahasanya, ya, dieksport ke luar negara. Ya. Selain itu, teknologi maklumat juga. Ya, kemudahan teknologi maklumat. Jika kemudahan teknologi maklumat kita semakin baik, ya, maka ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab dia boleh melancarkan urus niaga. Ya. Okay, yang kedua,
meningkatkan taraf pendidikan. Okey, menyediakan peluang pendidikan dalam pelbagai bidang. Ya, supaya dapat memenuhi kehendak pasaran. Ya, jadi menyediakan atau meningkatkan taraf pendidikan terutama dalam bidang sains dan teknologi. Ya, so buatlah lebih banyak pelbagai kolej lah, universiti, pusat-pusat kemahiran. So ini akan melahirkan tenaga kerja yang profesional. Jadi produktiviti naik, ya, barang dikeluarkan juga meningkat, kesannya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Last sekali ialah menggalakkan pelaburan, sama ada pelaburan tempatan atau pelabur asing. Kita galakkan mereka melabur di dalam negara, ya. So pelaburan langsung asing ni penting ya untuk membangunkan sektor-sektor, ya, seperti perkilangan, industri minyak dan gas dan sebagainya. Ya. So dengan adanya kemasukan pelabur asing, ini akan meningkatkan lagi, ya, R&D, ya, dan juga inovasi. Ya. So kesannya lebih banyak barang dikeluarkan, so pertumbuhan ekonomi meningkat. Last sekali ialah isu imbangan pembayaran. Ya, isu imbangan pembayaran di sini ialah imbangan pembayaran defisit. Kita tak nak defisit, kita nak seimbang atau lebihan. Sebaiknya lebihan imbangan pembayaran. So macam mana nak mencapai imbangan pembayaran lebihan? Yang pertama, meningkatkan ekspor. Ya, meningkatkan ekspor. Balik tulis. Ya. So macam mana caranya nak meningkatkan ekspor? Macam-macam lah. Boleh bagi subsidi ekspor, boleh bagi taraf perintis. Sebab bila ekspor naik, ya, maka imbangan pembayaran atau ekspor bersih menjadi meningkat. Ekspor bersih meningkat. Yang kedua, mengurangkan import. Ya, kita tak nak import barang dari luar negara. Ya, ada banyak cara untuk mengurangkan import. Sekatan banyak, tarif, kuota, embargo, ya, kemudian kawalan pertukaran asing dan sebagainya. Ya, kita nak orang kurang mengimport barang. Yang ketiga ialah kawalan pertukaran asing. Kita hadkan firma membeli mata wang asing. So bila kita hadkan pembelian mata wang asing, ya, kesannya import dapat berkurang. Jadi semakin sedikit mata wang asing dia, semakin sedikitlah diimport. Ya, bila kerajaan hadkan kawalan, hadkan pembelian mata wang asing, ya, kesannya import turun. Jadi ekspor naik, import turun, ya, maka ekspor bersih naik. Ya, so akhirnya imbangan pembayaran akan menjadi lebihan.